Kalau kita bincang maksimum minimum, maka step yang pertama kita mesti gunakan syarat f prime x equals to 0. Ini step yang pertama. Kita nak tentukan x yang mana akan menghasilkan maksimum minimum. Okey. Ni kalau salah tersebut maksimum minimum, kita kena lihat step yang pertama, nilai x yang mana satu akan kemungkinan berlakunya maksimum minimum. Kemudian second step, kita kena test. Okey, untuk kita test ni kita boleh pilih sama ada gunakan first derivative test ataupun kita gunakan second derivative test. So pilihlah. Okey. Kita ada dua, sama ada gunakan first derivative test ataupun kita gunakan second derivative test. Ikut function yang diberi. Mana mudah. Kalau kita senang untuk differentiate kali yang kedua, gunakan yang kedua. Sebab yang kedua ni mudah je. Kita differentiate, kemudian kita ganti nilai daripada step yang pertama. Kalau nilai itu greater than 0, maka kesimpulan itu adalah minimum. Kalau kita ganti nilai x yang kita dapat daripada step yang pertama ni less than 0, maka kita dah tahu itu adalah maksimum. Okay? Tapi dengan syarat kita nak differentiate kali kedua tu mudah lah. Kalau katakan susah, kita pilihlah step yang pertama. Step yang pertama ni kita mesti guna sign table. Ni kalau kita ingat balik, sign table. So pilih nilai x yang sesuai, kita gantilah. Kalau katakan ini saya pilihlah 0 ke, nak pilih 2 atau 4. Ganti dalam first derivative. Tengok nilai dia. Kalau positif, negatif, positif contoh. Okay. Kemudian kita tengok dia punya bentuk dia. Sebab first derivative ni merujuk kepada gradient. Kalau gradient dia positif, macam ni lah. Kalau gradient negatif, macam ni. Dan positif. So daripada sini, kita sambung je bentuk garis tu. Ini kalau saya sambung, dia akan bentuk maksimum. So kita akan tahu maksimum pada nilai x sama dengan 1. Kemudian kalau saya sambung garis yang kedua dan tiga ni, kita nampak bentuk minimum. Ini kaedah yang pertama. Kalau kita gunakan first derivative test, kita buat table, tengok gradient dia, perubahan dia. Okay? Kalau tak nak guna table, gunakan second derivative. Lagi mudah, kita ganti nilai, tengok. Kalau nilai dia positif, minimum. Kadang-kadang soalan dia beri ayat sum of two positive numbers. Dua positive number ni, mungkin kita boleh andaikan positive number tu adalah x dan y. Okay? Katakan positive number ni saya andaikan x dan y, 2. Dan jumlah dia adalah 48. Maksudnya maklumat tambahan kita adalah x tambah y sama dengan 48. Katakan ini dia panggil objective function. Katakan kita punya fokuskan kepada two positive numbers. Dia punya jumlah. Kemudian soalan dia, what is the smallest positive value? Ini merujuk kepada minimum. Kita kena faham apa maksud dia, maksimum ke minimum. Okey, kemudian jumlah sum of their squares. Maksud dia kalau saya kuasa 2 kan, kita nak fokuskan kepada minimum. Kalau x tu minimum, berapa nilai x? Berapa nilai x? Sekarang kita pilih, kita nak buat semua dalam sebutan x ke semua dalam sebutan y? Pilihlah. Katakan saya jadikan semua dalam sebutan x. So ini y sama dengan 48 tolak dengan x. Maka function kita dia dah jadi x kuasa 2 tambah dengan 48 tolak x kuasa 2. Okey, kemudian pilihlah sama ada kamu nak expand ataupun terus differentiate. Bila sebut je minimum, step yang pertama kita akan differentiate ds dx equals to 0. Tujuan nak tahu x tu yang mana satu, kemungkinan maksimum minimum. Kemudian step yang kedua, kita kena test. Untuk test ni kamu pilihlah, nak pilih first derivative ke ataupun second derivative.
So kita buat dulu syarat yang pertama. Ds dt, dx dx sama dengan, ini akan dapat 2x. Yang ini kita gunakan power rule. Turunkan kuasa. Kuasa yang baru kurang 1, and then differentiate in bracket -1. So permudahkan, nanti kamu akan dapat 4x minus 96. Kemudian bila saya guna syarat yang pertama, ds dx equals to 0, so kita akan dapat 4x minus 96 equals to 0. So kita akan dapat x sama dengan 24. Okay, x sama dengan 24. Ini saya boleh dapatkan y. So gantilah, y itu adalah 48 tolak 24, maka dapatlah 24. Sama syarat kebetulan sama. Ini baru step yang pertama. Ini step yang pertama. Maksudnya kita dah tahu dah kemungkinan akan berlakunya maksimum x sama dengan 24. Kemungkinan. So bila saya nak teruskan step yang kedua, kita test. Ini paling mudah, saya boleh pilih second derivative test. Lagi mudah. Maksudnya saya gunakan d squared s over dx squared. So kita differentiate daripada sini, daripada 4x tolak 96 ni. So dapatlah 4. Positif ke negatif? Positif. Ini dah menunjukkan dia greater than 0. Jadi kesimpulan dia maksimum ke minimum? Ya betul. Second derivative dia akan baca terbalik. So minimum at x equals to 24 and y equals to 24. Betul lah, kita dah menjawab soalan. Tapi soalan nak hasil tambah dia. Kan? Jadi kita dah boleh jawab soalan. So kesimpulan dia, the smallest sum. Dia nak jumlah of, ni kalau nak tulis lah ni. Kalau tak sempat, tak sempat tulis jawapannya. Sama dengan 24 kuasa 2 tambahlah 24 kuasa 2. So dapatlah 1152. Okey, sekarang ni kita ada an aluminum can need to be designed to hold 100 volume dia, 100 cm3 of juice. Okey, kemudian bentuk dia adalah cylindrical. Bentuk silinder ni. Kemudian ditutup atas dan bawah. Okey, soalan dia nak dapatkan dimension yang boleh menghasilkan volume. Dia menggunakan syarat least amount of material. Ini merujuk kepada minimum. Okey, ini merujuk kepada minimum. Okey, jadi sekarang ni kita gunakan dulu formula. Kita mesti gunakan surface area. Okey, kalau kita lihat kat sini, kita ada dua bulatan. Luas untuk satu bulatan adalah pi r squared. Ya? Tapi dia ada atas dan bawah. Maka saya boleh tulis 2 pi r squared. Boleh ke? Kemudian tambah dengan untuk permukaan yang melengkung tu. Ni dalam exam dia beri formula. Permukaan yang melengkung tu yang bentuk ni, kalau saya buka ni dia akan bentuk 4 segi. Kan? Kalau saya buka dia akan bentuk 4 segi. Di mana yang bentuk curve ni dia akan jadi lurus 2 pi r. Kan? Ni bentuk ni kalau saya bentangkan dia akan jadi lurus. Tapi panjang dia kita gunakan 2 pi r. Kemudian kita ada h. Maka luas ni saya gunakanlah 2 pi r h. Kita surface area. Atas dan bawah gabungkan dengan yang dinding dia. Kemudian syarat tambahan dia, volume dia adalah 100. So kita refer kepada formula volume.
So tengok nanti senarai formula volume untuk silinder pi r squared. Ingat lagi tak? Ni dalam exam dia beri. So pi r squared H sama dengan 100. Okey, jadi sekarang ni kita kena pilih. Kita nak buat A ni, area ni dalam formula semuanya R ataupun H. So kita pilih lah. Katakan saya nak buat semua dalam sebutan R, maka saya ubah ni H sama dengan 100 bahagi dengan pi r squared. Boleh ke? Jadi formula kita ni saya boleh ubah. So A sama dengan 2 pi r squared tambah dengan 2 pi r H. H tukar pi r squared. Maka formula kita yang baru adalah 2 pi r squared plus 200 over R, ataupun saya boleh gunakan R kuasa 91. Boleh ke? Ataupun saya boleh buat over R. Kemudian soalan ni bincang maksimum minimum. Maka kita guna dua step tu. Yang pertama, step yang pertama kita mesti buat differentiate A respect to R. Sebelah kanan tu adalah R. So dA over dR. So kita differentiate. Ini akan dapat 4 pi R. Jadi ini kita akan turunkan negative 200 over R squared. Ini selepas kita differentiate. Ataupun saya samakan pembawah dia, R squared dia akan jadi 4 pi R cube subtract to 200. Sampai itu. Kemudian kita gunakan syarat dA over dR equals to 0. Tujuan dia nak tahu R yang mana akan menghasilkan minimum. So kita ambil ni 4 pi R cube subtract to 200 R squared equal to 0. Darab silang habis R kuasa 2. Nanti kamu selesai, ni habis ya. Selesai, nanti kamu akan dapat R sama dengan 2.515. Betul tak? Bawa 200 ke sebelah kanan, 200 bagi 4. Kemudian keyboard, tekan keyboard. Okey, yang R ni kemungkinan dia akan menghasilkan minimum. Jadi kalau kita nak sahkan, pilihlah kamu nak buat table ke nak guna second derivative. Okay, katakan saya gunakan second derivative lah. So d squared A over dr squared equals to, maksudnya saya akan differentiate daripada sini. Ni dA over dr, saya boleh ambil daripada sini lah. Ni differentiate ni. Kita akan dapat 4 pi. Bukan 4 pi, 4 pi tambah dengan 400 per dengan R kuasa 3. Kalau saya gantikan nilai R yang kita dapat tadi 2.515, maka salah ini adalah minimum. When R equals to 2.515. Dah. Nanti kita akan dapat H sama dengan 5.032. So untuk dimension ni kita boleh nyatakan radius adalah 2.515 dan height dia adalah 5.032. Itu maksud dia dimension tu. Kita bincang surface area, kita perlukan dua maklumat. Radius satu, kemudian kita perlukan height satu. Okey, kita ada satu window. Gambar raja dia macam ni lah. Okey, kemudian shape dia rectangle satu, kemudian semicircle satu. Kemudian maklumat dia, diameter semicircle tu is equal to the width
of the rectangle. Apa maksud dia? Maksud dia punya ni lah kan, punya lebar ni. Ini katakan length. Yang tengah-tengah ni, ini adalah radius. Nampak? So macam tu lah. Maklumat dia, ini maklumat tambahan dia ni. Perimeter, jumlah dia 12. Ni kalau kita ikut di sini, perimeter tu saya boleh tulis perimeter sama dengan untuk yang semicircle ni, kalau complete circumference ni adalah 2 pi r. Kalau separuh pi r lah kan. Ni pi r. So tambah ni pi r. Kemudian yang ini L, sini pun L ni. So dah ada 2L, tambah lagi 2L. Okey tak? Kemudian yang ini adalah W, wave dia. Tapi dia sama dengan 2R, boleh? Sama dengan 12. Kalau kita lihat kat sini, kita perlu kira dia punya area dia. Sebab kita nak greatest amount of light. Maksudnya cahaya masuklah kat sini. Greatest ni maksud dia maximum. Kita kena lihat soalan tu maximum ke minimum. Objektif kita adalah area. Area, kalau kita refer kepada circle, sepatutnya satu bulatan lengkap tu pi r squared sepatutnya. Tapi kan dia separuh, bagi 2. Betul. Kemudian untuk yang rectangle ni, kita boleh ambil L darab W. Daripada sini saya ubah jadikan L sebagai tajuk. Ni nanti kamu ubah 12 tolak 2R tolak pi r bagi dengan 2. Boleh ke? Kemudian W tu adalah 2R. W ni adalah 2R. Okey tak? Ini selepas saya samakan denominator dia, saya factorize 1/2, dia akan dapat 24. Nanti kamu calon ni. Jadi kita nak bincang maximum minimum. Step yang pertama, saya ambil lah dA/dr. Differentiate A respect to R. So setengah ni tak terlibat, saya salin je. 1/2 24 tolak 8R tolak 2 pi R. Macam tu lah. Kemudian nanti kamu gunakan syarat dA/dr equals to 0. Ini syarat yang pertama. Kita nak kena pasti R tu yang mana satu akan menghasilkan maksimum. So kamu ambil yang ni, samakan dengan 0. Ni selesai ni. 24 tolak 8R tolak 2 pi R. Samakan dengan 0, proses. Akhir sekali kamu akan dapat R sama dengan 1.68. Okey, kemudian step yang kedua pula. Kita nak sahkan ini tadi bila sama dengan 0, R tadi sama dengan 1.68. Kita differentiate kali yang kedua. Daripada dA/dr tu differentiate lagi. Ni setengah ni tak terlibat. So ini 0, negatif 8 tolak dengan 2 pi. Dapatlah negatif 7.14 less than 0. So betul lah, ini adalah maksimum. When R equals to 1.68. Betul lah soalan nak maksimum. Tapi sama juga soalan nak find the dimension. Soalan nak dimension. So kita kena ambil ukuran yang boleh menghasilkan area tadi. So kita kena nyatakan
So W kita adalah 3.36 meter W. Kemudian height kita adalah, ni kamu gantilah kamu ganti 3.36 meter. And radius adalah 1.68. Contoh yang ke-9. Okey, kita ada rectangular storage. So yang di atas ni adalah open top. Di atas tu terbuka. Maklumat tambahan kita adalah volume 10 meter kuasa 3. Ni maklumat tambahan dia punya length dia. Length yang bawah ni lah, sama dengan 2 kali lebar dia. Okey, jadi sekarang ni kita nak dapatkan cost of material cheaper. Ini maksud dia minimal ni. Jadi kalau kita jumpa soalan, kena pasti ni nak bincang maksimum ke minimum. Okey. Jadi kita dapatkan dulu objective function kita, cost. Cost, macam mana kita nak kira cost? Is the L darab W. Cost dia RM10. Darab 10. Tambah dengan. Okey, untuk material for the side, untuk tepi pula, cost dia RM6. HW adalah 2 kali. HW ada 2 kali. So saya tambah dengan 2 kali HW. Boleh tak? Darab dengan RM6 untuk sisi yang kiri kanan. Kemudian kita tambah lagi dengan 2 LH. Ini yang depan dengan belakang. Tak, depan dengan belakang. Berapa ringgit? RM6 juga kan? Dah cukup. Kemudian kita gunakan maklumat volume ni. Okey, untuk volume formula dia adalah, kita ambillah L darab W darab H, samakan dengan 10. Kemudian kalau saya jadikan H sebagai tajuk, ambillah 10 per dengan L W. Ni saya ubah sikit. C sama dengan, yang L tu adalah sama dengan 2W. Tambah lagi. So kita akan dapat 10 darab dengan 2W darab dengan W. Okey tak? Tambah dengan 2, H tadi adalah 10 per LW. Kemudian W lagi darab 6, tambah lagi 2L. L tu adalah 2W. Jangan lupa ni, 2W. Kemudian ini apa benda ni? 6. L darab H. H 10 per LW darab dengan 6. Nanti kamu selesaikanlah. C itu akhir sekali 20W kuasa 2 tambah 180 per W. Kemudian soalan bincang minimum. Jadi step yang pertama, kita akan differentiate DC over DW. Sama dengan, ini akan jadi 40W. Ini akan jadi, ini kita baca 180W kuasa 91. Nanti kita akan dapat negatif 180 per W kuasa 2. Kemudian gunakan syarat DC over W equals to 0, proses. Nanti dapatlah nilai W. So W adalah, ni selesaikan ni sama dengan 0. Dapatlah W sama dengan 1.65. Step yang kedua, kita nak pastikan betul tak W ni sama dengan 1.65 untuk kos yang paling minimum. Ni macam apa? Kos.
So differentiate lah kali kedua, d squared c over dw squared equals to, ni dapat 40. Ni kita bawa dia naik ke atas 180, w kuasa negeri 2, dapatlah 360 per w kuasa 3. Kita buat line tegak ni sama dengan 1.65, maka kita akan dapat nilai dia adalah 120.1, more than 0. More than 0 maksudnya minimum lah. Jadi cos minimum when w equal to 1.65. Tapi soalan nak cos, berapa nilai cos? So saya ganti, so 20 1.65 kuasa 2 tambah 180 bahagi dengan 1.65. So dapatlah 0.54. Dah selesai. Okay, rectangle is inscribed. Maksudnya rectangle dalam semicircle, radius 2. Soalan yang sama, find the dimension. Dimension yang menghasilkan maximum area disebut maximum. Siapa je maximum minimum mesti buat 2 step. Okay, tapi yang pertama kita dapatkan dulu objective function kita. Soalan bincang area, so kita start dengan area. Katakan saya buat yang ni x lah, ini x, ini x, ini y. Settle. Maka area of rectangle adalah 2x y. Kalau saya baca sin theta, sin opposite hypotenuse y over 2. Dah satu. Kalau saya baca cos theta, cos adjacent x over 2. Jadikan y sebagai tajuk. So area kita ni, area sama dengan 2 darab x. X kita 2 cos theta. Y kita adalah 2 sin theta. Kan canggih tu. Yang ini kalau saya selesaikan ni, boleh tak saya tulis 4 sin double angle. Ingat tak? Double angle kan, saya boleh ambil yang ni, double angle 2 cos 2 sin theta cos theta. Yang saya highlight ni, itu adalah sin 2 theta. Step yang pertama, kita ambil lah dA over d theta. 4 ni tak terlibat. Differentiate cos. Apa differentiate pula? Differentiate sin. Dapatlah cos theta. Kemudian jangan lupa, kita differentiate in bracket, darab dengan 2. So saya boleh tulis 8 cos 2 theta. Kemudian kita guna syarat dA over d theta equals to 0. Ini kena ingatlah balik bagaimana nak selesaikan ni. Trigonometri. Panjang kita ni. Ingat lagi tak? Saya ringkaskan. Dapatlah 2 theta. Cos bernilai 0 untuk pi over 2. Dan satu lagi 3 pi per 2. Kamu boleh cek lah. Cos pi per 2 dapat tak 0. Cos 3 pi per 2 dapat tak 0. 90. Betul. Maka theta kita ni adalah pi per 4 dan 3 pi per 4. Okey tak ni? D squared ni untuk second derivative. Second derivative lah. Untuk step yang kedua, second step, D theta squared. Differentiate lagi
8 ni salin. Differentiate cos negative. Kan? Differentiate in bracket multiply by 2. Okey, nilai yang mana? Kalau ikut gambar rajah ni satu nilai je lah. Kalau ikut gambar rajah ni satu je lah. Okey, so gantikan nilai pi per, bila kita gantikan nilai theta pi per 4, so gantikan theta pi per 4, maka dapat berapa? Negatif 16, betul tak? Sama dengan negatif 16, less than 0. Okey, maka kita buat kesimpulan, betul lah. Maximum area for theta equals to pi over 4. Okey, tapi kita nak jawab dia punya dimension. So dimension ni yang boleh menghasilkan area tadi. Yang boleh menghasilkan area dia merujuk kepada length 1. Kemudian kita akan multiply by height. Ini untuk dimension yang akan menghasilkan luas. Okey. Jadi yang pertama untuk length ni kita mesti ambil nilai 2x. So kita gunakan 2x. So sama dengan 2. X ni adalah yang ni x sama dengan 2 cos theta. So 2 cos theta tadi adalah pi per 4. So kita gantikan. So 2 dah 2 4. Kemudian cos pi over 4 ni kita boleh guna calculator, nilai dia adalah pi square root of 2 over 2. Dan kalau kita permudahkan kita akan dapat 2 sec 2. Kemudian kita dapatkan juga untuk height pula, iaitu kita akan gunakan y. Y ni kalau kita refer kepada formula tadi, y sama dengan 2 sin theta. 2 sin theta, theta adalah pi per 4. Okey, maka kita permudahkan lagi. Sin pi over 4 sama dengan sec 2 over 2. So kita permudahkan, kita akan dapat sec 2. Jadi soalan ni kita nak dimension yang boleh menghasilkan maximum area. Jadi kita akan nyatakan the length of the rectangle is 2 sec 2, iaitu kita refer kepada 2 kali x. Kemudian height ni kita refer kepada y. Okay, so dimension kita perlu bincang length dan height.